العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Fadil Tuan Imam telah membacakan pada solat maghrib sebentar tadi surah yang dinamakan surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 selepas surah Asy-Syura, sebelum surah Ad-Dukhan, duduk pada juzuk yang ke-25. Poin besar yang ingin saya sampaikan sebagai tajuk pada malam ini ialah bagaimana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, di antara isi kandung Al-Quran adalah Al-Quran memaparkan kepada kita siri-siri dialog di dalam Al-Quran. Dan di antara surahnya adalah yang dibaca tadi, surah Az-Zukhruf. Dan di sana terlalu banyak bentuk-bentuk dialog yang ada di dalam Al-Quran untuk kita jadikan i'tibar dan pengajaran. Ada di antara jenis ayat-ayat Al-Quran dialog di antara ahli neraka sesama ahli neraka. Ahli neraka menyembang sesama mereka dalam keadaan masing-masing melaknat sesama mereka, pakat maki seorang sikit kerana masuk neraka. Ada di antara ayat-ayat dialog ahli neraka dengan malaikat penjaga neraka. Itu dalam surah Az-Zukhruf, yang walaupun ayat dia tak sampai Tuan Imam baca, tapi ayat 77 dialog ahli neraka bersama malaikat Malik. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Itu ayat dia. Dan menyerulah ahli neraka sambil berkata, ya Malik. Mereka kenal malaikat Malik. Dunia tu imam pun dia tak kenal. Ni di Afrika Tengah. Tu imam pun dia tak kenal. Jawatan kuasa masjid lagi tobat dia nak kenal. Dia kenal rokok ya. Lain dia tak kenal. Tuan-tuan, ahli neraka dia kenal malaikat Malik.
Lalu mereka kata, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Boleh tak pergi jumpa Tuhan? Kata ahli neraka. Minta Allah Ta'ala pemati kami senang. Bagi kami mati ya. Sebab tak tahan siksaan. Qala innakum makithun. Malaikat Malik bawa balik jawapan setelah bertemu Allah. Malaikat Malik kata, dah, Allah beritahu kamu semua tetap kena bakar, kena seksa dalam neraka. Ada dialog dalam Quran. Ahli neraka berdialog dengan Allah. Saya dah tajuk malam ni, tak masuk lagi tajuk. Nak cerita basic dulu. Ahli neraka berdialog dengan Allah. Minta untuk hidup balik. Dan kalau kami dapat hidup ghairal ladzi kunna na'mal, kami tak buat dah perangai lama. Kalau boleh hidup ya Allah, kata ahli neraka, bagi balik kami peluang hidup ghairal ladzi kunna na'mal. Ini dalam Fatir. Kami tak buat dah perangai lama, perangai huduh. Terlambat dah, tak ada masa. Ada dalam Quran dialog antara ahli syurga sesama ahli syurga. Sama-sama ahli syurga menyembang. Fi jannatin yatasaalun. Dalam syurga mereka sembang menyembang. Mereka dihimpunkan sekali dengan zurriyatihim wa azwajihim, dengan pasangan-pasangan, dengan zuriat keturunan, sampai kita tak kenal semua zuriat kita dihimpun oleh Allah di dalam syurga. Kita mati dah, masuk syurga mai budak seorang. Dia kata, Tok Wan ni, saya ni cicit lapis ke-16. Dia kata, aku tak kenal hang. Dia kata, saya kenal Tok Wan. Tok Wan isap rokok. Dia abak lagu tu. Pergi tuan-tuan, dalam syurga. Ni Allah himpun. Ya Allah, ya Tuhan, kita mati dah. Cucu cicit berkembang, syarat beriman, jumpa dalam syurga. Kita tak kenal di dunia. Dia mai. Dia janji Allah. Allahu Rabbi. Dan ada dialog. Ini tajuk saya malam ni. Dialog ahli syurga dan ahli neraka. Dialog ahli syurga dan ahli neraka. Tajuk kita malam ni. Surah mana? Kejap lagi. Tuan-tuan muslimat, memanglah dalam kaedah menghafaz Al-Quran, tanyalah siapa yang hafaz Quran, di antara surah yang agak lama sikit nak habis ialah surah Yusuf alaihi salam. Kenapa? Sebab banyak dialog. Dia start di awal surah, dialog Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub. Hak tu tak poi, dialog mimpi dia. Hak tu no problem, simple. InsyaAllah boleh pi. Dia pergi ke depan sikit, dialog abang-abang hak kawak abang long, abang ngah yang buat satu onar untuk
pertama, uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Mereka mesyuarat tu. Tu mula nampak susah sikit dah. Habis tu dia main dialog lakonan dia panggil. Waja'u abahum isya'an yabkun. Dialog bermula dengan air mata pembohong. Setelah mereka lempar Nabi Yusuf dalam telaga, mereka bogelkan Nabi Yusuf. Mereka ambil komis, baju yang Nabi Yusuf pakai, mereka lumur dengan bidamin kazib, darah tipu, yakni darah serigala. Kemudian mereka datang dengan tangisan lakonan air mata. Ni cerita teriak menangis berlakon ni, Tok Saduk sembang Quran cerita lama dah. Dia menangis teriak, kadang-kadang masuk TV teriak tu. Punya berlakon. Hak tu Quran sebut lama dah. Mailah jumpa ayah teriak, kata adik Yusuf kena rembat dengan serigala. Berlaku pula dialog ayah Nabi Yaqub dengan abang-abang. Hak tu mula nak telan Panadol dah, penin sikit. Lepas tu dimai pula dialog Zulaikha dan suami dia berdialog pula dengan Nabi Yusuf ketika berlaku apa yang disebut pecah rahsia kejahatan onar yang dibuat oleh Zulaikha. Demai pula dialog dua kawak masuk dalam penjara, mimpi sembang pula dengan Nabi Yusuf. Demai lepas tu dialog raja pula mimpi 7 ekor lembu gemuk tibai dia 7 ekor lembu kurus kan, 7 tu Melayu kata sempoi nombor ekor. Pitikam pula dah 7. Dialog pula dengan Nabi Yusuf, takwil mimpi pula. Dia banyak tuan-tuan. Sampai Nabi Yusuf jadi menteri. Yang tu paling susah. Pengalaman lah, cerita pengalaman. Bila Nabi Yusuf dah jadi menteri, itulah yang bagi saya dialog paling susah kita nak hafaz. Tapi boleh insya-Allah. Isyak lambat sikit. Tapi boleh. Bila adik-beradik datang nak minta makanan, fi rihalihim, gandum apa semua, sampai tahap Nabi Yusuf pasang perangkap, meletakkan apa dipanggil piala raja di dalam karung Bunyamin. Berlaku pula dialog, dituduh pula abang-abang pencuri. Yang tu panjang sampai ayat 100 lebih. Memang susah, tapi boleh insya-Allah kalau kuat ingatan kita, steady kita punya azam, istiqamah, insya-Allah boleh. Cuma saya nak sebut begitulah ayat-ayat berhubung dialog ni memang agak payah sikit untuk dihafaz, tapi boleh insya-Allah. Baik. Malam ni dialog ahli syurga dengan ahli neraka. Saya ambil surah pendek. Surah Al-Muddathir. Pendek. Juzuk 29. Cerita ahli syurga di antara nikmat dia ialah nikmat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menambah nikmat ahli syurga dengan ahli syurga dapat melihat ahli neraka kena bakar. Tu tambah nikmat. Sambil duduk jalan dalam syurga, mereka dapat melihat ahli neraka dibakar oleh Allah.
Adakah ketika berlaku dialog antara ahli syurga dan ahli neraka, adakah waktu tu syurga dan neraka duduk sebelah-sebelah? Allahu Ta'ala a'lam. Tetapi ada ayat ahli syurga berdialog dengan ahli neraka, dan ahli syurga dapat melihat ahli neraka, dan ahli neraka tidak dapat melihat ahli syurga. Tak dapat. Ahli syurga dapat tengok sambil berdialog. Apa tujuan? Menambah nikmat. Biar puas hati di dunia ni. Dengan letih kita, dengan jihad kita, dengan istiqamah kita, Allah bayar dengan syurga. Biar puas hati, Allah tambah lagi nikmat. Dapat tengok ahli neraka kena balun, supaya menambah nikmat sebagai ahli syurga. Saya nak mula baca ayat 42. Ketika ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar. Start ayat tu. Ayat 42. Ahli syurga tanya, kenapa masuk neraka saqar? Allah Ta'ala sebut terus neraka yang jadi dialog tu, penghuni dia neraka saqar. Tuan-tuan muslimat, sebelum saya teruskan 2-3 ayat yang menjadi penyebab kepada mereka dihumban dalam neraka saqar, cuba patah balik ke belakang surah yang sama, Al-Muddathir, tengok ayat 27. Allah cerita sikit neraka saqar ni apa dia. Tengok ayat 27. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Allahu akbar. Allah, na'udzubillah ya Allah. Allah mulakan, cuba tengok start ayat 27. Allah tanya, Allah kata wa ma adraka ma saqar. Kamu tahu tak neraka sakar tu apa dia? Allah tanya, lepas tu dia jawab. Allah sendiri jawab. Pertama kata Allah, la tubqi wa la tazar. Neraka aku nama saqar ni, bila dia bakar manusia, pertama la tubqi, kita pun kata baki. Berapa baki duit? Balance, baki, baqi, cakap Arab. Ba, qaf, alif maqsurah, ya tak ada titik, baqi. Bila dia bakar tu tak tinggal baki lah. Senang faham. Wala tazar. Dan bila dia bakar, ayat 28, bila dia bakar, bukan sekadar dia tak tinggalkan habis semua dia sapu, tapi tu wala tazar. Maknanya bila Allah bakar tu, dia tak mati terus. Macam ni lah. Macam musuh kena tangkap, lepas tu spy yang tangkap ni seksa musuh tu. Macam tu. Macam mana musuh tu kena seksa? Tak dibunuhnya terus, dibakarnya dulu, katalah kaki, contoh, menjerit-jerit kawan tu
Seronok tengok ramai-ramai tepuk tangan. Cucuknya lah pungkok kawan tu, ditariknya lah bulu hidung kawan tu. Hak tu tak apa lagi, ambil pisau toreh, dia bagi seksa dulu. Itu wala tazar, dia tak mati terus, menderita. Tu yang Allah kata dalam suratul A'la, la yamutu fiha wala yahya, wala yamutu fiha wala yahya. Nak kata mati macam hidup. Duk ingat mati dah, tapi duk menguit lagi. Nak kata hidup macam mati dah. Begitu. Tu ayat 28. Ayat 29 Allah kata lawahatul lil bashar. Kalau setengah tafsir dia kata neraka sakar. Setengah tafsir dia sebut akan bakar kulit. Setengah tafsir dia sebut akan menyiat-nyiat kulit kamu. Lawahatul lil bashar. Macam mana kulit disiat? Kulit disiat. Sakit dia taruh mana? Kulit kena siat. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Dan Allah kata alaiha, atas neraka sakar itu, 19, penjaga dia adalah 19 malaikah. Kena sebut had 9 dulu, baru sebut 10. A'dad wa ma'dud dalam bahasa Arab. Kalau sebut 14, sebut 4 dulu. Arba'ah wa ashar, 14. Thalatha wa ashar, 13. Isnani wa ashar, 12. Wahid wa ashar, 11. Kena sebut hak kecil dulu. Maka bila Allah kata 19, bukan 910. Ini basic mengira, iaitulah 19. 19 penjaga neraka sakar. Nak lari mana? Na'udzubillah ya Allah. Baik. Sekarang patah balik pi ke depan ayat 42 tadi. Saya nak baca 3 ayat lagi. Kenapa jadi penghuni neraka sakar? Ini dialog. Secara jujurnya disebut oleh penghuni neraka sakar untuk jadi pedoman kepada kita. Maka bila ditanya, masalakakum fi sakar, kenapa kamu masuk neraka sakar? Maka dijawab pertama, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tidak sembahyang solat. Kami dulu tidak solat, meninggalkan solat dengan sengaja. Lepas tu dah tahu berdosa, tiada inisiatif untuk mengqadhakan balik solat-solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Relax aja dia. Na'udzubillah. Dalam keadaan solat ni tuan-tuan, muslimin muslimat, adalah ibadah yang paling tua di dalam sejarah tamadun manusia. Semua rasul-rasul diperintah untuk bersolat. Contoh, Allah menceritakan, lagi saya baca ayat dia. Allah menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa bergerak pulang daripada Madian. Madian di Jordan, kampung Nabi Shu'aib alaihi salam. Baca suratul Qasas
Kisah Nabi Musa meninggalkan Mesir ketika diancam bunuh oleh Firaun, dan Musa telah melarikan, membawa dirinya, dalam bahasa sedap kita sebut hijrah. Musa itu berhijrah ke mana? Ke Madian, ke Jordan. Dan akhirnya dia berkahwin dengan salah seorang anak Nabi Shu'aib, namanya Safurah. Mahar mas kawinnya 10 tahun mengembala kambing, menjaga tanaman dan kambing-kambing Nabi Shu'aib. Itulah mas kawin dia. Habis 10 tahun, Nabi Musa minta izin untuk pulang ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel. Maka diizin oleh ayahnya Nabi Shu'aib. Kita nak sebut solat. So bergeraklah. Tuan-tuan boleh baca An-Namlu, tuan-tuan boleh baca Al-A'raf, tuan-tuan boleh baca Taha. 3 surah cerita ni. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. Al-ayah. Ketika dia berjalan daripada Jordan, jalan, kata Ibnu Katsir, merempuh padang pasir, tiba-tiba di suatu malam Nabi Musa tersesat di padang pasir. Sesat, kata Ibnu Katsir. Maklumlah tuan-tuan, waktu tu tak ada haji wazir boleh wis. Tak ada. Tak ada. Kita ada weh pun weh pi angkut belakang rumah orang pun ada. Pening juga kita pun. Terlebih canggih, belakang dapur orang dia suruh lalu. Mangkuk betul. Dia kira shortcut dia. Tuan-tuan, nak sebut Nabi Musa dan isterinya Safurah tersesat. Tersesat tu di mana? Semenanjung Sinai. Tuan-tuan muslimat, lalu apa kata Allah? Nabi Musa berkata, "Idza qala Musa li ahlihi." Ketika Musa berkata kepada ahli dia, yakni isteri dia, "Inni anastu nara." Saya nampak api. Tengok bahasa Arab. Kenapa? Ini Hamka Hurai. Hamka Hurai dalam tafsir Al-Azhar. Kenapa Allah sebut anastu? Kenapa Allah tak sebut? Nabi Musa pun kata, inni ra'aitu nara. Ra'aitu fi'lun madhi. Anastu pun fi'lun madhi. Yakni aku telah melihat. Tetapi kata Hamka, inilah keindahan, kecantikan bahasa Arab. Sebab itulah saya sentiasa ulang akan ucapan guru lughah saya. Di hari pertama kita masuk kelas lughah, belajar bahasa Arab, guru lughah, guru Arab kita sebut bahawa bahasa Arab yang aku nak ajar kamu ini, kamu bawalah di mahkamah dunia mana pun untuk kamu mencari ada silap pada bahasa Arab, kamu tidak akan bertemu kesilapan di dalam bahasa Arab. Tu kalam dia, saya ingat sampai lah. Tak ada kamu boleh petikai ada ruang, ada silap bahasa Arab. Tak ada. Yang ada orang silap cakap, yang tu ada. Dia jumpa kawan dia, lama tak jumpa, dia tanya, "Ana pi mana?" "Pi." "Ana pi mana?" "Ana tu hang." "Entahlah." Yang tu ada silap cakap. Bahasa Arab silap tak ada. Allahu Akbar. Bawalah mahkamah The Hague di Belanda sekalipun, bawalah mahkamah dunia, kamu cuba cari silap bahasa Arab, fail, kamu tak jumpa. Kamu akan gagal di situ saja. Sebab hebatnya bahasa Arab. Apatah lagi Quranan Arabian,
Quran di dalam bahasa Arab. Kata Hamka, aduh indah sungguh Hamka hurai. Kata Hamka, kenapa Allah sebut anastu? Allah tak kata ra'aitu. Allah tak kata ucapan Musa, aku telah melihat api, ra'aitu nara. Kalau Nabi Musa cakap begitu, no problem, betul di sudut bahasa Arab. Tetapi Allah beritahu anastu. Di suatu perbahasan ia membawa makna betul melihat. Tetapi Hamka ada ziyadah, ada tambahan dalam tafsir Al-Azhar, iaitulah anastu bermakna melihat dengan mengharap. Itu dia, melihat dengan mengharap, melihat dengan pengharapan. Maklumlah padang pasir, lepas tu gelap, sesat pula. Oh, nampak api. Tu yang Nabi Musa kata, biqabasin, aku nak ambil api tu, mudah-mudahan biqabasin, boleh panaskan badan kita. Makna dia mengharap dapat api itu, kita boleh memanaskan badan. Biqabas, memanaskan badan. Sebab sejuk padang pasir, malam dia sejuk. Siang panas nak mampus, malam sejuk. Maka dapat panaskan badan sempoi. Atau api itu, au ajidu 'alan nari huda, aku ambil untuk jadikan huda. Huda makna petunjuk, maksud dia torchlight lah. Aku ambil boleh buat torchlight, suluh jalan. Maka Allah sebut anastu. Ini tafsir Al-Azhar, iaitu melihat dengan pengharapan. Dia ada rokok, lighter dia hilang. Dia tengok member sebelah sedang hisap, dia melihat dengan penuh pengharapan api ada sebelah. Tuan-tuan muslimin muslimat, itu maksud anastu. Aku telah melihat, tapi melihat dengan hoping yang very high hoping, bahawa alhamdulillah ada api, boleh panas badan dan boleh menjadi petunjuk jalan. Pergi saja, apa jadi? Sampai di tempat itu, di lembah yang Allah sebut Muqaddasi Tuwa. Ta, waw, alif maqsurah. Tuwa, ya tak ada titik. Lembah Tuwa. Di mana? Semenanjung Sinai. Sampai di situ, dia tengok api itu. Api itu dekat dahan, kata Ibnu Abbas, dekat dahan pokok. Dia sampai saja, tiba-tiba kata Ibnu Katsir dalam tafsir, api itu menjulang naik ke langit. Cahaya itu menjulang naik ke langit. Dan ketika itulah dia tergamam, terpaku di situ, lalu mendengar suara, innani anallah. Itu dalam surah Taha. Jadi saya baca habis ayat. Dalam An-Namlu, ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Yang tu An-Namlu. Dalam Taha ayat 14. Saya ambil yang tu sebab ada solat di situ. Kata Allah, innani anallahu. Dia tergamam mendengar suara. Suara siapa? Suara Allah. Macam mana? Jangan duk fikir Allah zat yang maha zat. Laisa kamitslihi syai'. Innani anallah. Hei Musa, aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan salat untuk mengingati aku. Ayat 14 Taha. Tu Nabi Musa diperintah
bersolat. Adalah cara solat dia, adalah kaedah dia. Nabi Musa diperintah Allah, awal-awal dia mendengar suara Allah, yang Allah zat yang maha zat, layaklah Allah bercakap dengan zat kebesaran dia, tak mampu kita nak mengkajinya. Tetapi poinnya ialah bagaimana perintah pertama Allah selain sembah Allah ialah solat. Sebab itulah tinggal solat neraka. Neraka Saqar jawab, kami dulu lam naku minal musallin, kami tak semayang. Tuan-tuan muslimat, pada suatu hari seorang peniaga daripada Yaman datang ke Makkah dan menyembang dengan pakcik Nabi ammi Rasulullah, iaitulah Abbas bin Abdul Muttalib, sembang tentang bisnes. Tiba-tiba tengah-tengah sembang tu, lelaki Yaman ini melihat 3 susuk tubuh manusia di celah batu sedang melakukan azan. Carry on. Masuk 8:12 dah. 1 minute. Okey, seminit lagi. Sedang melakukan satu upacara ritual yang dilihat oleh peniaga Yaman ini di Makkah. Lalu dia tanya pada Abbas, pakcik Nabi, ni siapa ni? Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Lalu peniaga Yaman ini bertanya kepada Saidina Abbas, yang masa itu belum Islam lagi, dan ini peringkat Makkiyah. Tanya tu siapa 3 orang dan tengah buat apa? Lalu Saidina Abbas melihat, oh, dia kata yang lelaki itu adalah anak saudaraku, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perempuan itu isteri dia nama Khadijah. Dan yang kecil itu, yang seorang budak tu juga anak saudara aku, sepupu dia nama Ali. Mereka sedang melakukan suatu peribadatan. Kami pun tak tahu, kata Abbas. Kata anak saudara aku tu, dia dapat satu agama baru. Dan kami pun tak kisah, asalkan perniagaan rokok kami okey, sudahlah. Kata Saidina Abbas, dia tak kacau kita, sudahlah. Dia kata dia dapat agama baru, dan kami pun di Makkah tak ambil peduli sangat. Ulama sirah bahas kisah ni. Apa yang Nabi buat tu? Solat. Dalam keadaan peringkat awal Islam, belum Isra dan Mi'raj, belum, tetapi Nabi sudah bersolat. Kata para ulama sirah, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Kafiat wallahu a'lam, tapi rakaat disebut. Solat, ibadah tertua yang kita tidak boleh buat lebih kurang. Persoalannya kurikulum yang Nabi tinggalkan. Apakah kita serius dalam memahaminya? Apa dia? 7 tahun anakmu kena solat, 10 tahun fayadribuhum, pukul. Apakah kita serius dalam bab ini? Itu saja kita kena jawab dengan Allah. Adakah anak kita dah 7 tahun, dia tahu solat ini mesti buat, wajib? Walaupun kita tahu 7 tahun, faham-fahamlah solat dia. Kalau solat sunat tarawih, umur dia 7 tahun, dia akan bersama pada takbiratul ihram rakaat pertama. Ketika imam membaca Fatihah, dia hilang. Ini tarawih. Dan dia akan kembali rakaat 20. Dia akan kembali rakaat 20. Dan dia kembali itu dalam posisi sujud. Dia masuk tu sujud terus. Habis semayang, Tok Wan dia tengok cucu aku bagus. Dia tak tahu kawan tu duk perhabis cendoi 20 rakaat di belakang. Duk sembang baju raya, duk sembang kuih raya, duk sembang cuti sekolah bila. Umur baru 7 tahun. Tak apa. 70 tahun buat lagu tu, nampak kolam tu, rendam sang tu. 70 tahun perangai huduh lagu tu, pi rendam dalam kolam. 7 tak apa. Dia main-main, dia semayang lebih kurang. Fatihah dia pun baca, dia jadi imam pun ada punting kat mulut kan. Gambar budak-budak pasti tu. Punting kat mulut tapi jadi tok imam. Kemas sungguh. Imam apa isap punting. Tapi nak sebut diajar begitu. 10 tak semayang, pukul. Kita ambil tak kurikulum ni? Tanya diri kita. Ini Nabi tinggalkan, tuan-tuan, kurikulum Rasulullah. Hadis Nabi sebut sahih. Kita tinggalkan yang ini, siap anak kita jadi apa? 10 tahun kita biar, tak pukul dia. Dia liar. Mai 30 tahun dia tak semayang lagi. Kita pun try nak pukul dia, dia karate kita celah tangga. Umur waktu tu dah 70, baru anak tegak dia. Dia sekolah dulu kadet bomba, dia karate syahid celah tangga, ambulans mai ambil hang. Nak pukul umur 30, tak ada pasal 10. Ni Nabi ajar. Berapa ramai yang serius bab ni? Tanyalah diri kita masing-masing.
Kita pukul anak sebab anak fail exam di sekolah. Kita marah, kita pukul, anak tak berguna, perhabis duit. Tapi berapa ramai mak ayah yang boleh pukul anak di umur 10 sebab malas sembahyang. Sedangkan ini adalah kurikulum ajaran yang Rasulullah tinggalkan. So jangan buat lebih kurang. Solat ialah yang pertama ditanya di bumi mahsyar, dan tak solat juga penyebab neraka saqar. 1. 2 ayat 44 selepasnya, walam nakun nut'imul miskin. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Ahli neraka saqar jawab nombor 2, walam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tak berapa gemar bagi makan orang miskin. Kami dulu, bahasa mudah, tak berapa jenuh nak tolong orang susah. Tuan, hidup kita bermasyarakat. Qasama bainahum. Allah Ta'ala, dia membahagikan rezeki sesama kita tak sama. Pasca Covid menyaksikan ramai orang susah yang dibuang kerja, yang tak ada kerja. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ajar kita bahawa harta yang kita miliki adalah bukan untuk kita sebagai pinjaman daripada Allah, tetapi untuk orang lain juga. Itulah yang Nabi sebut, Nabi punya marah seseorang yang tidur leno tapi jiran dia lapar. Sebab itu dalam Quran, apabila Allah menyebut orang susah, Allah menyebut dengan 2 istilah. Boleh jumpa dua-dua ayat ni dalam 2 surah. Pertama Az-Zariyat, kedua Al-Ma'arij. Kita akan jumpa 2 istilah. Orang yang susah, orang yang perlu dibantu, wajib ditolong. Istilah pertama Allah sebut lisail, as-sail. Mereka yang susah tetapi dia meminta-minta. Dia susah, dia tak malu dah. Dia jumpa pengurusi masjid, dia cerita masalah dia, beras tak ada di rumah, kopi tak ada. Dia kata rokok tinggal sebatang ya. Rokok dia tinggal sebatang ya. Dia sembang dengan kita, beras tak ada, tu tak ada, macam-macam. Dia tak malu dah. Dia lisail, dia meminta. Itu golongan pertama. Golongan kedua dalam Az-Zariyat dan dalam Al-Ma'arij ialah golongan yang Allah sebut dengan Al-Mahrum. Al-Mahrum ialah mereka yang susah tetapi malu nak minta. Dia malu. Inilah peranan masyarakat. Buka mata, pasang telinga, bagi dengar elok. Oh, ujung kampung kita ada orang susah, kita kena tolong. Dia nak minta, malu. Ada tak orang macam tu, tuan-tuan? Ada. Ada. Kita jumpa orang macam tu. Rumah dia 2 tingkat, anak dia 8 orang, bini dia tak kerja. Rupa-rupanya dia sewa rumah dia dan dia dah jual kereta dia kerana dia tak ada kerja pasca Covid. Sewa rumah tu tak tahulah dia dah bayar ke tidak, dan dia tak ada beras, tak ada gula, tak ada apa. Kita bantu. Baru bulan lepas kita jumpa dia di Sungai Petani. Susah. Duk ingat rumah 2 tingkat okey dah. Dah susah. Alhamdulillah, mujur dia menyembang, kita pun selidik-selidik bagi bantuan. Nak sebut apa? Ini golongan Al-Mahrum. Dia malu nak meminta, tapi dia susah. Maka kita kena peka sekeliling kita. Jangan buat bodoh. Jangan duk kira kita. Jiran hujung kampung, hujung taman,
buka sikit mata. Sat lagi masuk dalam WhatsApp. Saya pernah masuk dalam WhatsApp saya. Seseorang yang mengadu dia kekurangan RM60 lagi untuk bayar rumah sewa dia. Yang dia tuju ke aku, buat macam mana? Dia hantar. Saya takkan nak kata aku pun tak ada duit. Ikhtiarlah kita pun hujung-hujung bulan kita dengan rumah kita lagi, kenderaan kita lagi, mujur tak isa rokok. Tidak habuan rokok pula. Nafkah anak bini kita lagi. Cari juga, kumpul-kumpul. RM60. Alhamdulillah, lega dia. Boleh bayar sewa rumah. Itu 2 bulan lepas. Ni duk tunggu kok mai lagi pi pula. Kita nak sebut orang susah ni ramai. Kita kena buka mata. Kita kena faham bahawa golongan ini Allah sebut dalam Quran. Mereka al-mahrum. Mereka susah tapi mereka rasa tebal muka nak pi minta. Hak satu lagi dia tak peduli dah. Dia minta. Tak apa. Allah raikan dua-dua golongan. Yang penting kita macam mana? Tu dia. Tambah masjid kan dengan duitnya, dengan qaryah. Lagi kena buka mata. Dan kita memanglah kita buat program-program masuk kampung bulan Ramadan. Kita buat pikui beras, pikui tepung, apa semua kita buat, alhamdulillah. Tetapi Allah peringatkan manusia yang tak suka, walam nakun nut'imul miskin, tak minat, tak ada langsung satu gairah nak tolong orang susah. Siap, aku bakar dalam neraka sakar. Itu dia hidup mesti tolong menolong. 2, dan yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami ni dulu, kata ahli neraka sakar, kami waktu hidup, kami terlibat dengan kebatilan. Kami bercakap-cakap benda batil. Kami bertindak dengan kebatilan. Kami duduk bersama orang-orang yang batil. Na'udzubillah. Baik itu kena bersama orang yang soleh. Baik itu kena bersama dengan orang yang baik. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang yang baik. Kata Imam Syafi'i. Walaupun aku kadang-kadang tidak dapat meniru perangai mereka, tetapi aku mencintai mereka. Mencintai itu sesuatu yang dituntut di dalam syarak. Dan orang-orang yang terlibat di dalam kebatilan, mereka mesti menyadari bahawa kebatilan mereka tidak akan bertahan lama, hujung dia kemusnahan. Kena ingat tu. Kebenaran pasti terserlah, percayalah. Kebenaran pasti akan terserlah. Kita selalu menyebut bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menanti puluhan tahun di balik tembok untuk melihat hadirnya kebenaran, bahawa dia bersih. Orang itulah yang salah, Zulaikha lah yang salah, perempuan yang waqatta'na aydiyahun, perempuan-perempuan yang telah melukakan jari mereka, mereka lah yang salah. Lama mana Nabi Yusuf tunggu? Puluhan tahun. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Subhanallah. Penghabis dia Allah beritahu, Zulaikha sendiri buka mulut. Zulaikha kata, bang, cek lah yang gatai. Cek lah yang gatai bang, oi. Cek nak habak, cek lah yang goda dia, dan cek nak beritahu, wa innahu laminas sadiqin, sesungguhnya dia Yusuf itu orang yang benar. Lama mana Nabi Yusuf tunggu? Di balik tembok.
hak banduan dengan dia tu keluar dah. Yang seorang jadi fayasqi rabbahu khamra, jadi pelayan diraja. Yang seorang kena bunuh, disalib, dimakan kepala dia oleh burung sebagai takwil mimpi. Nabi Yusuf duk tinggal lagi menanti kebenaran ditentukan oleh Allah. Sebab sifat benda benar macam itulah, dia tetap akan diapungkan Allah ke permukaan. Walaupun nampak macam tenggelam, tetapi kebatilan walaupun nampak macam dinaikkan oleh manusia, sampai masa dia akan tenggelam. Percayalah. Sebab itulah neraka sakar ahlinya kata, kami dulu wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dulu adalah pejuang kebatilan. Muslimin dan muslimat, inilah tiga golongan yang menjadi penghuni neraka sakar. Dan ayat-ayat yang boleh dirujuk bermula ayat 42, 43, 44 dan 45 surah Al-Muddathir, yang menceritakan dialog di antara ahli syurga dan ahli neraka sakar. Semoga Allah melindungi saya, tuan-tuan muslimat, anak cucu keturunan kita daripada dibakar di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan dihimpunkan semuanya di dalam syurga, dan kita termasuk di dalam doa malaikat penanggung arash, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Itulah doa malaikat yang menanggung arash. Pada ayat 8 surah Ghafir, Allah Ta'ala sebut doa malaikat yang tanggung arash. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka itu yang beriman itu, yang bertaubat itu, ke dalam syurga Adn. Bersama juga masuk adalah yang soleh, yang baik di kalangan ayah-ayah mereka, min abaihim, datuk nenek moyang mereka, juga masuk sama pasangan-pasangan mereka, isteri-isteri mereka, dan masuk juga zurriyatihim, zuriat keturunan mereka. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang amat-amat memerlukan Allah, kasih sayangnya, belainya, pengampunnya, dan juga penyedia keampunan untuk membawa kita kepada syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Semoga kita selamat dari bakaran api neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant
ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله. تكبير. الله أكبر.